Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar atau kama qala Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama-sama pada pagi ini untuk kita membacakan beberapa hadis daripada kitab Riyadhus Shalihin dalam bab rajak, dalam bab harapan. Kita masih lagi dalam bab yang sama, dalam bab yang membicarakan tentang berita gembira yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Allah Subhanahu wa taala kepada umat-umat yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Berita gembira yang disampaikan kepada orang yang tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ia diletakkan dalam bab rajak, bab harapan, maka menunjukkan ia satu peluang harapan kepada orang-orang yang tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena faham topik yang kita bincangkan hari ini adalah untuk orang yang mentauhidkan Allah, bukan untuk orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita masuk pada hadis yang pertama. Hadis yang pertama ni panjang huraian dia sebab ada beberapa perkara yang kita lihat pada hadis ni yang pada zahirnya akan ada kemusykilan. Jadi saya akan bacakan nanti beberapa huraian para ulama lah jawapan kepada kemusykilan yang ada pada hadis ni. Jadi kita dah baca sampai 3 hadis daripada bab ini pada beberapa minggu yang lalu. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan masuk kepada hadis yang keempat dalam bab rajak, hadis yang keempat dalam bab harapan. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia menyatakan bahawa anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Mu'adz radifuhu ala rahli, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ketika itu Mu'adz sedang membonceng di belakang tunggangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam naik satu haiwan tunggangan dan Mu'adz membonceng di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu menunjukkan tawaduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam naik haiwan tunggangan bersama para sahabat. Dan dalam kitab-kitab syarah hadis dinyatakan bahawa ada riwayat yang menunjukkan bahawa haiwan tunggangan tersebut adalah keldai. Wallahu alam, saya pun tidak periksa riwayat tersebut, tapi itu yang dinyatakan dalam kitab syarah-syarah hadis. Jadi yang penting Nabi SAW dan Mu'adz di atas satu haiwan tunggangan. Biasa haiwan tunggangan ni sama ada unta, kuda ataupun keldai. Lalu Nabi SAW pun kata, "Ya Mu'adz, wahai Mu'adz." Lalu jawab Mu'adz, "Labbaik ya Rasulullah wa sa'daik." Lalu Mu'adz pun kata, "Labbaik wahai Rasulullah wa sa'daik." Lembut jawab Mu'adz, "Labbaik wa sa'daik." Lepas tu Nabi SAW panggil lagi, "Wahai Mu'adz, ya Mu'adz." Lalu jawab Mu'adz lagi. Ni kali kedua Nabi SAW panggil. Mu'adz jawab jawapan yang sama, "Labbaik ya Rasulullah wa sa'daik." Lepas tu Nabi SAW panggil lagi, "Ya Mu'adz, wahai Mu'adz." Maka jawab Mu'adz dengan jawapan yang sama, "Labbaika ya Rasulullah wa sa'daik." Salasan, 3 kali Nabi SAW panggil Mu'adz. Seolah-olah ada benda penting yang Nabi SAW nak sampaikan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Lalu kata Nabi SAW, sabda Nabi SAW, "Ma min 'abdin yashhadu an la ilaha illallah." Tidaklah ada seorang hamba yang bersyahadah, yang bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan dia bersaksi bahawa Muhammad itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah hamba Allah Subhanahu wa taala dan utusannya, sidqan min qalbih, jujur datang daripada hatinya, illa harramahullahu 'alan nar, melainkan Allah akan mengharamkan dirinya daripada neraka. Jadi dalam hadis ini Nabi SAW sebut, sesiapa sahaja yang mengucapkan 2 kalimah syahadah jujur daripada hatinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkannya daripada neraka.
Okey, kita terus masuklah sikit kepada kemusykilan. Nanti jawapannya pada lepas ni. Jadi antara kemusykilan yang ada pada hadis ini ialah, adakah ini bermaksud bahawa semua orang yang mengucapkan kalimah syahadah tidak akan terkena api neraka, tidak akan masuk ke dalam neraka, tak kira apa sahaja amal kebaikan atau kejahatan yang dilakukan? Sebab kita tahu orang yang mengucapkan dua kalimah syahadah, umat Islam ini, umat tauhid ini pun macam-macam lah perangai dia. Ada yang ahlul maksiyah, ada yang ahlul ta'ah, ada orang yang baik, ada orang yang jahat, ada orang yang timbangan kebaikan dia lebih berat, ada orang yang timbangan kejahatan dia lebih berat. Itu realiti yang kita lihat dalam kehidupan seharian. Ada yang zalim, ada yang menzalimi orang lain, tetapi mereka masih lagi Muslim, mereka masih lagi umat tauhid, mereka masih lagi ahlul kiblah, mereka masih lagi mengucapkan dua kalimah syahadah dan mereka yakin dengan dua kalimah syahadah tersebut. Jadi adakah bermaksud bahawa semua orang yang mengucapkan dua kalimah syahadah akan masuk syurga tanpa terkena sedikit pun daripada api neraka? Sebab Nabi SAW sebut, haramahullahu 'alan nar, Allah mengharamkannya ke atas neraka. Zahirnya menunjukkan bahawa semua yang mengucapkan syahadah akan masuk syurga dan tak akan masuk neraka langsung. Okey, itu kemusykilan yang pertama. Okey, kita teruskan baca hadis ni. Qala, lalu Muaz apabila dengar perkataan Nabi SAW tersebut, maka Muaz kata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afala ukhbiru bihan nas, adakah boleh aku beritahu perkara tersebut kepada orang ramai? Ialah Muaz dah dapat sesuatu daripada Nabi SAW, fayastabshiru, supaya mereka bergembira. Dia kata, Muaz pun tanya kat Nabi SAW, boleh tak aku sampaikan apa yang kamu beritahu ini kepada orang ramai, lalu mereka akan bergembira lah. Yalah, gembira sebagai berita gembira untuk manusia. Kita bila dengar hadis ni pun kita gembira sebab kita akan masuk ke dalam syurga, insya-Allah. Jadi begitu jugalah Muaz nak sampaikan berita gembira ini kepada orang ramai. Tetapi jawapan Nabi SAW, qala, sabda Nabi SAW, idzan yattakilu, kalau macam tu, kalau kau bagi tahu juga kepada orang ramai, yattakilu, mereka akan meninggalkan amal. Mereka akan tinggalkan amal sebab mereka dengar, macam kita sebut tadi, sesiapa saja yang mengucapkan kalimah syahadah akan masuk syurga, tak akan masuk neraka, maka mereka akan tinggalkan amal, mereka akan buat maksiat, mereka tak tunaikan kewajipan-kewajipan. Lalu Nabi SAW kata, izan yattakilu, maksudnya Nabi SAW tak benarkan kata kat Muaz, jangan sebarkan hadis ni, jangan sampaikan berita ni kepada orang ramai sebab nanti mereka tidak akan beramal. Tetapi apa yang berlaku, fa akhbara biha Mu'adz inda mautihi ta'assuman, akan tetapi Mu'adz menyampaikan juga berita ini, menyampaikan juga hadis ini ketika nak meninggal dunia. Ketika Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, di saat beliau nak meninggal dunia, maka beliau menyampaikan berita ini, menyampaikan riwayat ini kepada sahabat yang lain. Kerana apa? Ta'assuman, kerana beliau takut berdosa. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Jadi kata Imam An-Nawawi, wa qawluhu ta'assuman, perkataannya ta'assuman itu bermaksud khaufan minal ismi fi katmi hadzal ilm. Maksudnya dia takut apa? Dia takut berdosa kerana menyembunyikan ilmu. Ini kemusykilan yang kedua. Kan Nabi SAW dah larang daripada sampaikan berita ini. Tetapi kenapa Mu'adz tetap menyampaikan juga dia kepada orang ramai? Seolah-olah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu melanggar perintah Nabi SAW. Okey, kita nak lihat apakah penjelasan para ulama tentang hadis ini. Jadi kita lihat di sini, saya rujuk huraian antaranya daripada Fathul Bari oleh Al-Imam Ibn Hajar Asqalani, syarah Imam An-Nawawi kepada Sahih Muslim dan lain-lain. Saya ringkaskan bahawa pertama, dalam hadis ni kita akan nampak tadi Nabi SAW sebut sesiapa yang bersyahadah
mempersaksikan bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Nabi Muhammad itulah hamba dan utusannya, sidqan, jujur daripada hatinya, maka para ulama menyatakan bahawa ini menunjukkan bahawa golongan munafik terkeluar daripada kategori ini. Sebab golongan munafik itu ialah orang yang menzahirkan perkara yang lain yang menyalahi apa yang ada dalam hati dia. Dia menzahirkan dirinya sebagai seorang Muslim tetapi hatinya tidak Muslim. Dia mengucapkan 2 kalimah syahadah tetapi hatinya tidak yakin dengan kalimah syahadah tersebut. Itu adalah orang-orang munafik. Jadi hadis ni mengeluarkan munafik daripada kelebihan tersebut. Sebab kadang-kadang kita akan jumpa hadis-hadis yang sebut secara mutlak sesiapa yang ucap la ilaha illallah, sesiapa yang sebut syahadah dan semisalnya. Maka sebab itu hadis-hadis Nabi SAW, dalil-dalil nas wahyu, dia perlu dikumpulkan ke semua nas-nas dalam satu topik tersebut sehingga kita dapat satu kesimpulan yang benar. Sebab ada sebahagian golongan yang menganggap bahawa iman itu cukup dengan mengetahui. Dia tahu, dia yakin ke atau tak yakin ke, dia beriman ke tidak ke, tetapi as long as dia tahu Allah itu Esa, dia tahu Muhammad itu Rasulullah, walaupun dia tak beriman, ada sebahagian golongan menyatakan dia dah dikira beriman dah. Tetapi hadis ini menafikan perkara tersebut, bahawa iman itu dikira apabila seseorang itu yakin. Jadi dalam hadis ini sebut jujur daripada hatinya. Jadi orang-orang munafik terkeluar daripada kategori ini. Sebab kejujuran itu, jujur itu apa? Ialah maksudnya, kalau kita tengok definisi para ulama kepada apa maksud as-sidqu, maksud jujur itu ialah apa yang kelihatan, apa yang berlaku, apa yang disebutkan atau apa yang kelihatan itu sama dengan realiti. Jadi orang yang jujur dalam lafaz syahadahnya, lafaz 2 kalimah syahadahnya, ialah apa yang dia ucapkan dalam kalimah syahadah itu memang sama dengan realiti yang ada dalam hati dia. Jadi tak boleh sekadar ucap 2 kalimah syahadah. Sebab itu kadang waktu zaman saya sekolah dulu kan ada lagu raihan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi ada kawan-kawan bukan Muslim yang nyanyi juga lagu tu. Tapi tak ada kawan-kawan kita tanya, boleh ke kawan-kawan kita yang non-Muslim nyanyi lagu ni, nanti dia jadi masuk Islam? Tak. Dia nyanyi. Dan dia pun beritahu dia nyanyi je, bukan dia nak masuk Islam pun. Jadi kita terima dia sekadar nyanyi, dia bukan nak masuk Islam. Kecuali kalau orang yang mengucapkan lafaz kalimah syahadah dan dia beritahu dia nak masuk Islam, maka kita menghukum pada zahir bahawa dia memang nak masuk Islam. Tak kiralah apa niat dia pun, niat dia nak kahwin ke, niat dia nak harta ke, dan semisal tak ikhlas kerana Allah, itu hal dengan Allah. Kita manusia, tugas kita menghukum pada yang zahir. Dan telah berlalu dalam kitab Riyadhus Shalihin bab menghukum manusia pada yang zahir. Kita akan hukum manusia pada yang zahir sahaja. Sama juga non-Muslim yang mungkin dia suka nyanyi lagu nasyid tu kan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah. Kita tanya dia, kau nak masuk Islam ke? Taklah, aku suka lagu ni je. Jadi kita hukum dia sebagai non-Muslim lah, sebab dia kata macam tu. Jadi manusia menghukum pada yang zahir, tapi Allah mengetahui apa yang batin, apa yang tersembunyi dalam hati manusia, dalam jiwa manusia. Jadi bukan kerja kita untuk korek hati manusia. Al-Imam At-Tibi menyatakan bahawa jujur di sini bermaksud istiqamah, kerana kejujuran itu akan membuatkan perkataan yang diucapkan itu akan selari dengan apa yang dia sampaikan. Sama macam kita sebutkan tu. Begitu juga perbuatan dia. Perbuatan dia akan selari. Jadi sidqan biqalbi, sidqan, jujur daripada hati dia, itu akan menunjukkan bahawa kata-katanya tu selari dengan apa yang dalam hati dia, dan perbuatan dia sendiri selari dengan kalimah syahadah tersebut. Bukanlah dia ucapkan kalimah syahadah, dia mengucap 2 kalimah syahadah tapi dia masih pergi sembah topekong, pergi kat berhala, dan semisalnya. Jadi perkataan tu dan perbuatan dia adalah selari dengan apa yang diucapkan. Okey, kita lihat lagi apa perkataan para ulama di sini. Dia kata sini,
Kenapa ulama membincangkan perkataan ini? Kerana zahirnya, dan daripada zahir khabar ni pula akan timbul muskil. Jadi kita dah settle satu masalah, iaitu ini syahadah ni bukan sekadar ucap, bahawa dia mesti datang daripada hati baru dikira, baru dapat kelebihan umat yang bertauhid. Okey, settle dah satu masalah. Yang kedua, persoalan kedua masih belum dibincangkan lagi, iaitu bagaimana, adakah kalau semua orang yang ikhlas dalam diri dia syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi dia ahlul maksiat, kejahatan dia lebih banyak daripada kebaikan dia, adakah dia tetap akan masuk syurga tanpa masuk neraka? Kerana apa? Kerana zahir pada riwayat ini, kata Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, kerana zahirnya menunjukkan bahawa semua orang yang mengucapkan dua kalimah syahadah tidak akan masuk ke dalam neraka. Sebab lafaz ni umum, tidak ada pengecualian. Akan tapi, kata beliau, akan tetapi dalil-dalil qat'i yang lain menunjukkan, dan dalil yang digunakan oleh Ahlussunnah wal Jamaah menunjukkan bahawa akan ada sekelompok umat daripada golongan orang beriman yang akan dimasukkan ke dalam neraka, kemudian akan dikeluarkan dan masuk ke dalam syurga, sama ada dengan syafaat ataupun sebab hukuman dah selesai. Dalil dia banyak. Syafaat, ada pelbagai syafaat. Ada syafaat orang-orang beriman, yang mana orang-orang yang soleh diberikan peluang untuk mengeluarkan orang-orang yang dia kenal. Begitu juga kita ada baca dalam Sahih Muslim hadis berkaitan orang yang terakhir keluar daripada syurga. Itu semua menunjukkan bahawa ada orang beriman, ada orang yang mentauhidkan Allah tetap masuk neraka dulu, transit di neraka dahulu baru masuk ke syurga. Jadi dahlah terbukalah satu kemusykilan yang lain, terjawablah kemusykilan yang kedua, iaitu adakah semua yang mengucapkan kalimah syahadah tak kena neraka? Maka jawapannya tak, akan ada yang kena masuk dalam neraka. Cuma kita kena faham di sini akidah Ahlussunnah wal Jamaah berdasarkan pembacaan kepada dalil-dalil secara menyeluruh, komprehensif. Kita baca dalil-dalil, maka kita akan dapati bahawa orang beriman ini, orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala ini, dia berada pada bawah kehendak Allah. Jika dia, pertama kita sebut tentang orang beriman yang memang kebaikan dia banyak, timbangan kebaikan dia banyak, yang ni confirm masuk syurga, sebab Allah dah janjikan macam tu dan Allah tidak akan memungkiri janjinya. Tapi untuk orang beriman yang timbangan kejahatannya lebih berat daripada kebaikannya, maka dia berada di bawah kehendak Allah, sama ada Allah akan hukum dia dengan keadilan Allah, ataupun Allah dengan rahmatnya akan masukkan dia ke dalam syurga tanpa transit di neraka. Jadi itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sebab tu kita tidak boleh mentakyin atau menspesifikkan bahawa si fulan bin si fulan ini masuk neraka, si fulan bin si fulan ini masuk syurga. Bahkan dalam hadis Nabi SAW yang sahih yang lain pun ada sebutkan berkaitan bayi yang meninggal dunia, kanak-kanak yang meninggal dunia, budak yang belum balik meninggal dunia pun Nabi SAW tegur, jangan kita jazamkan kata dia masuk syurga. Walaupun terdapat banyak hadis yang menunjukkan bahawa kanak-kanak yang meninggal dunia sebelum akil balik akan masuk syurga, tapi tak boleh kita kata si fulan dia masuk syurga dan semisalnya. Itu tidak beradab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya boleh sebut semoga anak ini akan masuk syurga, semoga anak ini dapat masuk syurga, dapat tarik ibu bapa dia masuk syurga. Itu berbentuk doa, bukan menetapkan dia adalah ahli syurga. Jadi kita tak tahu siapa ahli neraka, siapa ahli syurga. Okey. Jadi dah terjawab dah persoalan kedua, iaitu bahawa akan ada juga orang yang bertauhid yang masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana dinyatakan dalam dalil-dalil yang lain. Ada juga ulama yang menyatakan bahawa Ibn Hajar membawakan penafsiran yang lain kepada hadis ini, iaitu bahawa bukan seperti yang difahami daripada zahir hadisnya bahawa semua yang ucap kalimah syahadah diharamkan neraka. Akan tetapi katanya muqayyad biman amilal a'malus salihah, biman amila a'malas salihah, ia terikat dengan sesiapa yang melakukan amal soleh. Dia nak kata bahawa hadis ni bukan umum. Hadis ni bukan umum.
Sebaliknya, dia adalah berkaitan orang yang mengucapkan 2 kalimah syahadah dan dia melakukan amal soleh, maka sama sekali dia tidak akan masuk ke dalam neraka. Dan kata Ibn Hajar di sini, wali ajli khafa'a zalika, disebabkan kefahaman ni tersembunyi, maksud tak semua orang faham macam ni, maka Nabi SAW tidak mengizinkan Muaz untuk menyampaikan berita gembira ini kepada manusia. Sebab Nabi SAW takut nanti bila Muaz sampaikan kepada masyarakat umum, nanti masyarakat umum akan faham hadis ni secara zahirnya. Sebab mereka mungkin hanya tahu hadis ni, tak tahu hadis-hadis yang lain. Mereka tak tahu hadis-hadis tentang orang yang orang terakhir masuk syurga. Jadi mereka akan ingat ini je satu-satunya hadis yang ada. Maka orang yang masuk Islam, orang yang Muslim, dia buat rasuah, dia ambil rasuah, dia buat kezaliman, salah guna kuasa, ambil tanah orang, dan 1001 maksiat, kejahatan, kezaliman yang dilakukan dengan rasa selamat kerana rasa siapa ucap kalimah syahadah tak akan kena api neraka. Itulah perkara yang dirisaukan oleh Nabi SAW, dan disebabkan itu Nabi SAW tak benarkan Muaz menyampaikannya kerana takut orang salah faham. Okey. Dan kita baca lagi apa sebahagian pendapat ulama tentang hadis ni yang Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah senaraikan dalam Fathul Bari. Antaranya dia kata sebahagian ulama menyatakan bahawa hadis ini terikat dengan sesiapa yang mengucapkannya dalam keadaan telah bertaubat kemudian dia mati dalam keadaan tersebut. Dia menyatakan bahawa orang yang buat dosa, dia bertaubat dan dia adalah orang yang mengucapkan 2 kalimah syahadah, maka dia akan masuk syurga. Sebab orang yang bertaubat dengan taubat nasuha, maka Allah akan ampunkan dosa dia. Dan bila dia ahli tauhid, maka dia akan masuk syurga dan tak masuk neraka. Sebagaimana disebutkan at-taibu minaz zambi, orang yang bertaubat daripada dosa seolah-olah seperti tidak ada dosa baginya. Jadi sebagian ulama kata hadis ini berkaitan orang yang bertaubat. Ada pula yang menyatakan bahawa hadis ni seolah-olah dah mansuh. Sebab mereka katakan bahawa hadis ni mungkin diturunkan sebelum diturunkan kewajipan-kewajipan yang lain, qabla nuzulil faraid. Mungkin ini pendapat ulama. Tetapi kata Ibn Hajar Asqalani rahimahullah, pendapat ini fihi nazar, perlu dilihat semula, ada masalah lah. Sebab apa? Hadis ini diriwayatkan juga oleh Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah ini adalah antara sahabat yang terakhir yang lewat masuk Islam. Jadi bila Abu Hurairah yang riwayatkan hadis tersebut, maka menunjukkan bahawa hadis tu bukan hadis yang awal-awal Islam dulu, bahkan hadis-hadis yang terkemudian. Cuma sebenarnya ada iskal juga pada penjelasan Ibn Hajar ni. Sebab Abu Hurairah juga dia terkenal dengan seorang sahabat yang dia ambil hadis dari sahabat lain, tapi dia tak sebut nama sahabat tu, dan benda tu tak ada masalah sebab semua sahabat adil. Jadi boleh jadi juga Abu Hurairah dapat ni daripada sahabat-sahabat senior yang lain yang dah masuk Islam lama. Wallahu a'lam. Okey. Dan sebahagian ulama pula menyatakan bahawa hadis ini bercerita tentang kebiasaan atau majoriti, iaitu kebiasaannya orang-orang yang mentauhidkan Allah ini, mereka pastilah akan melakukan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Dia bercakap tentang kebiasaan. Kebiasaannya yang sepatutnya orang yang tauhidkan Allah ni macam itulah. Dia buat ketaatan dan jauhi maksiat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, penafsiran yang seterusnya tentang hadis ni pula menyatakan bahawa yang dimaksudkan dengan pengharaman daripada disentuh oleh api neraka ini, yang mana api neraka tak boleh membakarnya, bukanlah bermaksud dia tidak akan terkena api neraka secara mutlak, tidak akan masuk ke dalam api neraka secara mutlak. Sebaliknya, ia berkaitan bahawa dia sama sekali tidak akan kekal di dalam neraka. Ini antara pendapat yang lebih jelas lah. Sebab dalil menunjukkan bahawa
Orang yang mengucapkan dua kalimah syahadah, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang mentauhidkan Allah, dia akan keluar juga daripada neraka. Tu yang ada hadis orang yang terakhir masuk syurga. Sebab dia orang terakhir keluar daripada neraka lah. Ada juga yang berpendapat bahawa hadis ini menunjukkan bahawa yang dimaksudkan dengan neraka dalam hadis ini, maksud neraka yang tidak akan menyentuh orang-orang beriman ini ialah neraka yang dihaskan untuk orang-orang kafir. Sebab neraka pun bertingkat-tingkat. Ada neraka untuk orang munafik, ada neraka untuk orang kafir. Jadi sebahagian ulama' menyatakan maksud orang yang mengucapkan dua kalimah syahadah, jujur ikhlas daripada hatinya, tidak akan disentuh api neraka, tidak akan diharamkan api neraka daripada membakarnya. Ia merujuk kepada neraka, tingkatan neraka yang khas untuk orang-orang kafir. So ada neraka untuk orang beriman yang akan dihukum seperti yang kita sebutkan. Ada pula ulama' yang berpendapat bahawa pengharaman neraka yang dimaksudkan daripada membakar orang beriman ini menunjukkan bahawa orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala ni tidak keseluruhan, kalaulah dia ditakdirkan masuk dalam neraka sebab kejahatan dia dan keadilan Allah, dia masuk dalam neraka, dia tidak akan dibakar keseluruhan tubuh badannya. Kerana apa? Sebagaimana yang sabit daripada hadis-hadis yang sahih bahawa api neraka tidak akan memakan bahagian sujud seseorang. Jadi maksudnya orang beriman walaupun dia masuk neraka, tetapi ada bahagian yang tidak akan dibakar oleh api neraka pada tubuh badannya, iaitu bahagian dia sujud. Petanda dia sujud. Okey. Jadi dah terjawablah kemusykilan yang kedua tadi, iaitu adakah hadis ni menunjukkan semua orang beriman takkan masuk neraka langsung? Maka jawapannya tidak. Akan ada yang masuk neraka. Cuma benda tu bergantung pada Allah lah. Ahlu maksiat yang mentauhidkan Allah bergantung pada Allah, sama ada Allah nak ampuni dia, masukkan dia dalam syurga, ataupun Allah nak dengan keadilan menghukumi dia. Okey, kita masuk pada kemusykilan yang ketiga berkaitan hadis ni. Berkaitan Nabi SAW suruh Muaz bin Jabal jangan sampaikan hadis ni kepada orang ramai, sebab ditakuti mereka meninggalkan amal. Tetapi Muaz tetap melakukan perbuatan tersebut ketika nak meninggal dunia kerana dia takut berdosa. Pelik. Sepatutnya dia takut berdosa. Sepatutnya dia takut berdosa kerana menyebarkan berita, itulah sebab Nabi larang. Tiba-tiba dia rasa berdosa sebab sembunyikan, sedangkan itu arahan Nabi. Maka seperti yang Imam An-Nawawi sebut dalam Riyadhus Shalihin lepas dia bawakan hadis ni, bahawa dosa yang Muaz takut itu ialah dosa menyembunyikan ilmu. Dia tahu satu hadis Nabi SAW tapi dia tak sampaikan kepada orang lain. Jadi ada kemusykilan. Sedangkan Nabi memang larang. Nabi SAW memang larang Muaz daripada sampaikan hadis ni kepada orang ramai. Okey, jadi kita nak lihat Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah membawakan sebuah riwayat yang hasan. Dia menyatakan sebuah riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dengan isnad yang hasan daripada hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Menarik cerita dia, yang mana pada satu hari, dia cerita yang sama, Muaz dengar tentang hadis ni. Sesiapa yang sebut Nabi la ilaha illallah, bersyahadah dua kalimah syahadah, maka dia akan masuk syurga, wajabat lahul jannah, ataupun dalam riwayat yang kita baca tadi, dia diharamkan daripada api neraka. Lalu dalam hadis riwayat Al-Bazzar ini, Muaz meminta izin kepada Nabi SAW untuk menyebarkan berita tersebut kepada orang beramai. Dan dalam riwayat Al-Bazzar ini, Nabi SAW memberikan keizinan. Jadi Muaz sangat gembira, fakharaja farihan. Dia keluar dalam keadaan gembira. Lalu dia bertemu dengan Umar. Dalam perjalanan tu dia jumpa dengan Umar. Umar tanya, "Ma sya'nuka? Apa hal kau? Apa hal ni? Apa urusan kamu ni?" Lalu Muaz pun ceritalah tentang hadis yang dia dengar daripada Nabi SAW. Lalu bila Umar dengar perkataan Muaz ni, Umar kata, relax dulu. Jangan tergopoh-gapah, jangan tergesa-gesa, jangan tergesa-gesa nak sebarkan.
Thumma dakhala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Umar pun pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dia dengar Muaz sebut hadis tu, Umar pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, "Ya Nabi Allah, anta afdalu ra'ya." Wahai Nabi Allah, engkau punya pendapat tu sentiasa lebih afdal, pendapat engkau yang terbaik. Tetapi dia kata sesungguhnya innan nasa idza sami'u biha, orang ramai apabila mendengar riwayat ini, mendengar hadis ini, ittakalu alaiha, mereka akan ittakalu alaiha falam ya'malu, mereka akan meninggalkan amal, mereka tidak akan beramal. Jadi Umar takut. Lalu Nabi SAW bersetuju dengan pendapat Umar. Jadi dalam riwayat Al-Bazzar ni ada perincian menunjukkan bahawa pada asalnya Nabi SAW tidak melarang Muaz daripada menyebarkan hadis ni. Sebaliknya atas cadangan Umar, dan cadangan Umar tu akhirnya dipersetujui oleh Nabi SAW. Ibn Hajar menyatakan bahawa ini merupakan antara aspek-aspek yang mana pendapat Umar disepakati oleh Nabi SAW. Kita tahu kalau kita baca-baca hadis, ada beberapa pendapat Umar yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan wahyu setuju dengan pendapat Umar, menepati pendapat Umar, menunjukkan bahawa pendapat Umar itu betul. Jadi dalam hadis Al-Bazzar ni lebih terperinci, menunjukkan bahawa asalnya itu idea Umar. Asalnya Nabi SAW benarkan, ia disebarkan. Tetapi masih lagi timbul persoalan, tapi kenapa Muaz ketika meninggal dia pergi sebarkan hadis ni? Kita lihat dalam riwayat Imam Ahmad yang menceritakan tentang Muaz menceritakan hadis ni. Disebutkan di sini daripada Jabir bin Abdullah, dia kata, akhbarana man syahida Mu'adzan hina hadarathul wafat. Jabir bin Abdullah menceritakan bahawa orang sahabat yang hadir ketika kewafatan Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu menceritakan kepada kami tentang peristiwa tersebut, yang mana ketika saat nak meninggal tu Muaz kata, ukhbirukum bi syai'in sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, aku nak bagi tahu kepada kamu semua sesuatu yang aku pernah dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lam yamna'ni an uhaddisakumuhu illa an tattakilu. Dan di sini disebutkan tidak ada apa yang menghalangku daripada menyampaikan kepada kamu semua tentang hadis ini, melainkan illa an tattakilu, melainkan kerana takut kamu semua akan meninggalkan amal, tidak beramal. Lalu dia pun sebut Nabi SAW bersabda, man syahida an la ilaha illallah mukhlisan min qalbih. Dalam riwayat ni, tadi dalam riwayat kita baca tadi, hadis muttafaqun alaih, sidqan min qalbih, jujur daripada hatinya. Dalam hadis riwayat Ahmad ini, ikhlas daripada hatinya. Au yaqinan min qalbi, ataupun yakin daripada hatinya, maka dia tidak akan masuk ke dalam neraka. Jadi kalau kita lihat daripada perkataan Muaz ini, dia memahami bahawa larangan Nabi SAW tu bukan satu larangan yang mutlak. Sebaliknya dia adalah larangan yang bersebab, iaitu ditakuti manusia salah faham sampai manusia meninggalkan amal. Jadi dia sama ada jangan sampaikan kepada semua manusia, sampaikan kepada sebahagian manusia saja yang kita percayai, yang kita faham, dia memang dah faham agama ni. Jadi dia bila dia dengar hadis ni, dia tidak akan tinggalkan amal. Jadi disebutkan di sini, Muaz takut untuk tidak menyampaikan hadis ni kerana dia takut dia mati dalam keadaan dia berdosa menyembunyikan ilmu. Dan Ibn Hajar menyebutkan bahawa perkataan Muaz ini menunjukkan bahawa dia mengetahui larangan Nabi SAW ini adalah larangan tanzih, bukan haram. Sebab kalaulah larangan tu haram, dia faham larangan tu sebagai larangan yang haram, kenapa dia sampaikan juga berita gembira tersebut? Atau boleh jadi dia memahami bahawa larangan Nabi SAW itu terikat dengan sebab, iaitu ditakuti manusia tidak beramal. Lalu dia pun menyampaikan hadis itu kepada sesiapa yang dia tidak risau tentang kefahamannya. Jadi apabila hilangnya sebab,
maka bolehlah sebarkan riwayat tersebut. Jadi bila dia tengok dah tak ada sebab untuk takut. Jadi ini antara penafsiran ulama yang ada. Jadi menunjukkan bahawa larangan Nabi SAW tu bukan larangan yang mutlak. Sebaliknya dia adalah larangan yang berbentuk ada sebab. Dia bukan larangan yang berbentuk haram. Sebab tu Muaz tetap sampaikan juga. Dan hadis ini menunjukkan bahawa kita apabila kita sampaikan ilmu kepada manusia, kita kena tengok kefahaman dia. Kalau kita nampak bila kita sampaikan kepada mereka sesuatu akan menyebabkan mafsadah, keburukan, sebab mereka salah faham. Jadi kalau nak sampaikan hadis ni, kena sebut juga hadis-hadis yang menyatakan ada manusia yang akan masuk ke dalam neraka. Tentang kisah lelaki terakhir keluar daripada lelaki terakhir yang akan masuk syurga, orang terakhir masuk syurga. Semua itu dalil menunjukkan akan ada juga orang Islam yang masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah pengajaran yang kita dapat ambil daripada hadis ni. Jadi kita bercakap dengan manusia mengikut akal mereka, mengikut level kefahaman mereka. Jangan bercakap dengan mereka dengan level yang mereka tak faham, nanti akhirnya timbul fitnah kepada agama, mereka salah faham, mereka tinggalkan amal dan akhirnya berlaku pelbagai kerosakan. Okey. Kita lihat lagi apa pengajaran daripada hadis ni yang kita boleh ambil. Okey. Jadi sampai setakat itu sahaja. Kalau ikutkan perancangan saya, hari ini saya nak baca 3 hadis. Tapi nampaknya kita dapat huraikan satu sahaja hadis, iaitu hadis pertama sahaja, hadis Muaz. Jadi insya-Allah pada sesi seterusnya kita akan bacakan hadis daripada Abu Hurairah atau Abu Sa'id Al-Khudri. Pelik pula kenapa tiba-tiba ada atau wa an Abi Hurairah atau Abi Sa'id Al-Khudri. Jadi hadis ni juga ada diperbincangkan tentang isunya, sebab Imam Ad-Darqutni antara yang ada kritik sedikit tentang hadis ni, walaupun hadis ni dalam Sahih Muslim. Nanti insya-Allah kita akan lihat pada sesi yang seterusnya. Jadi saya minta maaf tak dapat baca 3 hadis, saya hanya dapat baca 1 hadis sahaja. Jadi pengajaran kita ringkaskanlah sebelum kita tutup. Pengajaran daripada topik hadis yang kita baca pada hari ini, iaitu orang-orang yang mengucapkan 2 kalimah syahadah, dia tidak akan kekal dalam neraka. Dia tidak akan kekal dalam neraka, tetapi dengan syarat 2 kalimah syahadah itu memang dia yakini daripada hatinya, jujur daripada hatinya, apa yang dia ucapkan selari dengan apa yang dia yang ada dalam hati dia. Jadi itulah kelebihan umat yang bertauhid. Jadi kita nak ajak kawan-kawan kita yang masih belum mentauhidkan Allah, yang masih belum masuk Islam, untuk ucapkan 2 kalimah syahadah, yakin dengan 2 kalimah syahadah, supaya mereka pun dapat masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bukan benci semua non-Muslim. Kita nak ajak semua non-Muslim kawan-kawan kita semua masuk Islam, supaya kita sama-sama semua dapat masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kita nak ingatkan juga kepada kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita dan diri kita sendiri yang sudah sedia Muslim ini, yang dah ucap 2 kalimah syahadah, jaga syahadah kita, jangan buat perkara-perkara yang membatalkan syahadah. Sebab berita gembira ini hanya untuk orang yang mengucapkan 2 kalimah syahadah yakin daripada hatinya. Tapi bila terbatal syahadah kita, macam mana? Jangan buat perkara-perkara mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillah min zalik. Yang ketiga pengajaran daripada hadis ini, iaitu sampaikan kepada manusia ilmu dengan cara yang benar. Jangan sampai mereka terfitnah, mereka salah faham, lalu timbul salah faham kepada agama kita. Jadi macam hadis ni kita kena bagi tahu juga bahawa maksud dia macam tu dan begini. Jangan sekadar sampaikan. Sebab ada hadis lain pula yang menyebutkan tentang syahadah hanya menggunakan perkataan man qala la, misalnya man qala la ilaha illallah, tak sebut pun ikhlas daripada hati ke, yakin daripada hati ke, maka ini akan menyebabkan sebagai orang kata okey, cukup dengan ucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah masuk syurga. Sedangkan macam kita sebut tadi, setiap perkara dia perlu dikumpulkan dalil-dalil berkaitan supaya kita dapat faham yang dimaksudkan dengan syahadah itu. Yang diterima ialah apabila ia diucapkan dan ia selari dengan apa yang dalam hati kita. Jadi semoga perkongsian saya pada pagi ini, saya minta maaf terpanjang sedikit 40 minit pula. Jadi
dan tak sampai pula hajat nak huraikan 3 hadis. Jadi insya-Allah jika diizinkan Allah Subhanahu taala kita akan sambung pada sesi yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.